Let's say harga rumah 200,000. Anda beli rumah 200,000, anda buat pinjaman bank dan sebagainya. Dan bila anda beli rumah, lepas 20 tahun, harga rumah tersebut dah bukan 200,000 lagi, akan meningkat mungkin jadi 300,000. So, harga rumah naik kepada 300,000. So, itu apa? Itu Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Dr. Adam Zubair, Doktor Kewangan Anda. Dalam video kali ini saya nak kongsikan kepada anda satu topik yang bagi saya sangat-sangat penting, terutamanya bagi mereka yang berminat untuk membuat pelaburan. Apa-apa pelaburan. So, bila kita melaburkan duit kita, biasanya keuntungan kita boleh dapat dari segi dua cara. Yang pertama, keuntungan dari segi keuntungan modal tu sendiri, ataupun bahasa lainnya capital appreciation. Dan yang kedua adalah daripada segi dividen ataupun pendapatan dividen yang kita dapat. Maksudnya income yang kita dapat, pendapatan. So ada dua jenis. Untuk bagi anda mudah faham, saya mulakan dengan contoh. So let's say anda melabur duit anda ke dalam ASB. Sebab semua orang tahu ASB. Kalau tak tahu, definitely anda boleh pergi je dekat YouTube channel saya, type saja ASB. Saya ada banyak buat perkongsian tentang ASB. So bila anda letakkan duit anda dekat dalam ASB misalnya, kemudian pada akhir tahun ASB akan umumkan dividen. Pendapatan agihan. Nampak? Pendapatan. So pendapatan agihan let's say 5%. Anda letak 10,000, anda dapat 5%. 5% daripada 10,000 bersamaan dengan RM500. So RM500 itu adalah dividen yang anda dapat. So dalam bahasa lain, anda dapat income. Tapi duit anda tak berubah, kan? Sebab ASB ni harganya adalah harga tetap. Satu unit ASB bersamaan dengan RM1. Dia akan tetap. Dia takkan jadi RM1.20 ataupun dia takkan kurang 80 sen. Itu adalah contoh pendapatan ataupun dividen. Saya bagi contoh lain. Let's say anda beli pelaburan saham. Let's say anda beli saham TNB, saham Tenaga Nasional Berhad. Harga saham let's say RM10. Anda beli hari ini. Lepas sebulan, harga RM10 itu dia naik jadi RM11. RM10 naik RM11. Naik sebanyak RM1. So, berapakah keuntungan anda? Keuntungan anda adalah sebanyak 1 daripada 10% lah. So, kenaikan sebanyak 10%. Itu dimaksudkan dengan keuntungan modal ataupun capital appreciation. Modal anda tu naik, dia meningkat. Tapi anda tak dapat pendapatan. Dia bergantung kepada harga sesebuah aset tersebut. Dalam konteks ni saham. Dan saya bagi contoh lain, contoh macam rumah. So saya bagi contoh lah supaya anda nampak. So anda beli rumah. Let's say harga rumah 200,000. Anda beli rumah 200,000, anda buat pinjaman bank dan sebagainya. Dan bila anda beli rumah, lepas 20 tahun, harga rumah tersebut dah bukan 200,000 lagi, akan meningkat mungkin jadi 300,000. So harga rumah naik kepada 300,000. So itu apa? Itu capital appreciation ataupun keuntungan modal. Dalam masa yang sama, sepanjang 20 tahun itu, anda sewakan rumah anda kepada orang. Dan orang bayar sewa. Anda bayar bulan-bulan kat bank RM1,000, anda dapat sewa RM1,500. So, anda dapat RM500 setiap bulan. Itu pendapatan. Ataupun macam dalam konteks ini, kita tak panggil dividen lah, tapi anda dapat pendapatan. So, dalam mana-mana pelaburan, ada pelaburan yang boleh memberikan kepada anda capital appreciation, peningkatan modal ataupun keuntungan modal sahaja. Contoh macam saham lah, kan? Melainkan saham tu umumkan dividen pun ada juga, tapi kita cakap most likely kebanyakan saham-saham di pasaran bursa Malaysia dia fokus kepada peningkatan modal. Ada juga beberapa instrumen pelaburan yang memang fokus kepada pendapatan sahaja. Pendapatan berupa dividen ataupun dari segi sewa, apa sahaja. Anda dapat income. Tapi dia punya harga tak naik. Contoh paling terbaik ASB tabung haji. Dia tak naik, dia bagi anda income. Even fixed deposit, simpanan tetap pun sama. Dan ada juga pelaburan yang mampu memberi kedua-duanya. Ada peningkatan modal dan adanya pendapatan. Jadi kesimpulannya, kita kena faham sebelum kita melabur kat mana-mana pelaburan, sebab setiap pelaburan ini dapat memberi keuntungan yang berbeza. Dan daripada keuntungan yang berbeza ini akan membentuk cara kita buat pelaburan tersebut. Jika anda melabur kat tempat-tempat yang keuntungannya datang daripada capital appreciation ataupun keuntungan modal, maka
pelaburan ini biasanya, okey, biasanya bukan semua, biasanya adalah pelaburan yang berisiko tinggi. Okey, berisiko tinggi sebab yes, memang harga boleh naik. Kena ingat, apa yang naik akan turun. Tak kisahlah apa, saham boleh naik dan boleh turun. Hartanah sekalipun boleh naik dan boleh turun. Berbanding dengan pelaburan yang fokus kepada pendapatan. Macam ASB tabung haji, fixed deposit, dia tak ada kenaikan, capital appreciation tidak ada, maksudnya tak naik atau turun, tetapi dia memberi anda income. So dia lebih stabil. Okay? So dalam bahasa lain, capital appreciation ni lebih kepada golongan-golongan yang muda dan income, okay, cash flow yang memberikan anda pendapatan ini lebih sesuai untuk golongan-golongan yang dah berumur. Maksudnya anda tidak ada masa yang panjang dan anda nak ada income yang stabil supaya anda boleh bersara dengan aman. Itu saja video daripada saya, dan jika anda belum lagi subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubir, hit that subscribe button supaya setiap kali saya release video baru, anda akan dapat notifikasi. Dan jika anda nak belajar lagi tips-tips kewangan yang lain seperti pelaburan ASB, kredit kad, kereta, rumah, emas, saham dan macam-macam lagi, hanya pergi kepada YouTube channel saya Dr. Adam Zubir, klik pada butang playlist. Dekat situ tim saya dah susun baik-baik topik-topik yang anda boleh binge watch. Itu saja daripada saya akan jumpa anda nanti.